Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita utama, mendapatkan semula hak-hak Sarawak yang terhakis seperti termaktub di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 adalah menjadi keutamaan kepada Kerajaan Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata, Kerajaan Sarawak memperjuangkan MA63 dan beliau telah meminta daripada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk memenuhi apa yang termaktub di dalam MA63 dan laporan jawatankuasa antara kerajaan IGC. Menurutnya, dengan memenuhi permintaan itu, ia akan membolehkan gabungan Parti Sarawak GPS mentadbir negeri ini dengan lebih baik. One area I want to share with you this election, we don't ask for anything. Kita pergi election, kita bertanding, dan kalau menang, dia menang. We didn't ask for anything. Sebab itu, the question of DPM is not our top priority. Kerana tidak ada dalam agenda kita untuk mendapat jawatan timbalan Perdana Menteri. Tapi kalau orang beri, ambillah. Dan kita minta. Beliau berkata demikian dalam malam apresiasi GPS One for All for One Sarawak pada Khamis. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah GPS juga menyokong pelantikan Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kerana sentiasa menjunjung rukun negara. Turut hadir Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul serta tetamu kehormat yang lain. Beralih ke laporan dari sesi penggulungan persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 yang melabuhkan tirai pada petang Khamis. Petros dan Petronas sedang bekerjasama untuk memulakan kerja pembangunan medan minyak berkenaan di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata, medan petroleum yang habis atau terbiar di kawasan luar pesisir sesuai untuk pembangunan tapak bagi simpanan karbon dioksida yang selamat dan kekal. At this stage, Petros and Petronas are working jointly to begin work on development of a depleted oil field off the coast of Sarawak for storage of captured carbon dioxide from an adjacent oil producing field. A license for this will be issued as soon as the new rules on carbon storage are gazetted in early 2023. Premier Sarawak menambah syarikat terkemuka di Singapura, Korea dan Jepun juga telah menunjukkan minat yang mendalam untuk menyertai dan melabur dalam penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS di Sarawak. The future of this new industry for Sarawak is bright and is also another revenue generation for Sarawak via imposition of carbon storage levies. It is also estimated that more than 10,000 new clean jobs for this industry would be created before 2030. Seterusnya, Premier Sarawak memberitahu kerajaan negeri akan membuat pemantauan ketat terhadap pelaksanaan dan tadbir urus dana kekayaan berdaulat dan mengambil sebarang tindakan untuk memastikan pengurusan dana tersebut berjalan lancar dan telus. Tegas beliau, penalti berat akan dikuatkuasakan ke atas ahli lembaga penjaga Board of Guardian sekiranya mereka didapati bersalah berkaitan penyelewengan dana atau bertindak secara melulu dan cuai dalam melaksanakan tugas terhadap lembaga dan juga pihak berkepentingan. Jelasnya, Ordinan Dana Kekayaan Berdaulat Masa Depan Sarawak 2022 dikuatkuasakan seiring dengan undang-undang lain. I wish to highlight that the SSWFF ordinance does not operate in derogation of other laws. The penalties under the ordinance is intended to
punish those who are negligent in the management of the fund as well as for non-compliance of any requirements under the ordinance. For any other serious breach, offenders would not only be punished under the ordinance but will also be subjected to other laws relating to criminal offences such as the Penal Code Act 574, the Anti-Corruption Commission Act 29/2009, Act 694. Premier Sarawak turut menegaskan kerajaan Sarawak amat serius dalam menguruskan dana ini mengikut prinsip Santiago serta untuk menekankan ketelusan dan tadbir urus dana ini dengan baik. Laporan selanjutnya. Sarawak dijangka mendapat manfaat daripada pemindahan Ibu Negara Baru Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata, kerajaan negeri akan meneruskan kerjasama ekonomi yang lebih erat dengan kerajaan Indonesia, khususnya di Kalimantan dalam pelbagai bidang. Menurutnya, inisiatif utama termasuk pembangunan ekonomi, rentas sempadan melalui perbuatan dan perdagangan, mengambil kesempatan daripada sumber asli dan hasil pertanian dari Kalimantan yang boleh digunakan untuk aktiviti pemprosesan hiliran di Sarawak. At the same time, we will continue to attract more Indonesian for medical and education tourism, leveraging on the availability of a private medical clinic and hospital, as well as private higher learning institutions such as Curtin University, Swinburne University, Lim Koh Wing University, UCSI University, and University Technology of Sarawak. Presently, Sarawak receives a high number of Indonesian arrivals seeking treatment in various private hospitals and clinics, as well as Indonesian students pursuing their study in various private higher learning institutions in major towns in Sarawak. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Khamis. Pada itu, beliau berkata Sarawak mempunyai kemudahan pelabuhan yang menyediakan rangkaian perkapalan yang efisien kepada ekonomi utama seperti China dan India. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu kerajaan Sarawak bakal melaksanakan kajian pelan induk pelabuhan pada suku pertama tahun 2023 dengan Lembaga Pelabuhan Miri dipilih sebagai perintis untuk inisiatif ini. Jelas beliau, kajian pelan induk pelabuhan ini bertujuan meningkatkan kecekapan perkhidmatan pelabuhan, menaik taraf kemudahan pelabuhan sedia ada serta meneroka peluang perniagaan baharu. The study will also include the possibility of addressing the issue of shallow drought at Kolabaram Access Channel. Dato' Amar Douglas Uga menambah kerajaan Sarawak menekankan agenda pembangunan pelabuhan sebagai menyokong pertumbuhan ekonomi Sarawak ke arah mencapai status negeri maju pada masa depan. Paparan seterusnya. Di sebalik pelbagai cabaran yang dihadapi, Sarawak masih meneruskan pelaksanaan pelbagai projek infrastruktur menggunakan sumber kewangannya sendiri. Menurut Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, kerajaan Sarawak juga mampu menyediakan 6.7 bilion ringgit di bawah bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS kepada rakyat dan komuniti perniagaan untuk mengurangkan kesan pandemik COVID-19 selain daripada bantuan yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan. We have also accumulated sizable financial reserve over the years and maintained commendable international rating. While we see intense politicking in Peninsula Malaysia before GE15, Sarawak has always enjoyed great political stability and racial harmony. All these achievements are the result of close cooperation and hard work of our people, the private sector and the civil service, guided by the wisdoms and visionary leadership of our YAB Premier. For this, we are also grateful for the great contribution and sacrifices made by our past leaders.
Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelabuhan Sarawak semasa persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Khamis. Jelasnya lagi, dengan rizab keuangan yang kukuh hasil pengurusan keuangan berhemat, Sarawak kini mampu mempelbagaikan pelaburan dan menjana sumber pendapatan baharu untuk generasi masa hadapan rakyat Sarawak. GPS will work closely with the National Unity Government to ensure Malaysia will enjoy greater political stability, social harmony and economic prosperity. I hope the new government will be more sympathetic and fairer to Sarawak and return our rights as enshrined under the Federal Constitution, MACTT and IGC report. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu sehingga 31 Oktober lepas, kira-kira 1,060,811 hektar atau 2,621,264 ekar tanah telah berjaya diukur secara perimeter. Datuk Amar Awang Tengah berkata daripada jumlah itu, seluas lebih kurang 813,587 hektar atau 2,10,373 ekar daripadanya telah diwartakan sebagai rizab komunal Bumi Putera Pertanian di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri. Beliau yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 berkata, pewartaan bagi baki kawasan yang telah diukur secara perimeter akan dilaksanakan secara berterusan. Bagi memastikan pengukuran tanah NCR dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif, program pengukuran tanah NCR inisiatif baru telah dilaksanakan bermula pada tahun 2010. Melalui inisiatif ini, sehingga 31 Oktober 2022, seluas lebih kurang 1,060,811 hektar atau 2,621,264 ekar telah berjaya diukur secara perimeter dan seluas lebih kurang 813,587 hektar atau 2,10,373 ekar daripadanya telah pun diwartakan sebagai Reserve Komunal Bumi Putera Pertanian di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri. Tambah beliau, sejak tahun 2017, fokus pengukuran juga ditumpukan kepada pengukuran lot-lot individu di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bagi kawasan yang telah diwartakan di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri berdasarkan permohonan dan kesediaan penuntut-penuntut tanah tersebut. Sehingga 31 Oktober 2022, sebanyak 58,606 lot individu telah berjaya diukur yang melibatkan kawasan seluas 74,181 hektar atau 183,301 ekar yang telah dan akan dikeluarkan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Bagi mempercepatkan pengukuran lot individu tanah NCR ini, penuntut tanah hendaklah hadir semasa pengukuran di lapangan, menandakan sempadan tanah mereka dengan jelas dan mengelak pertikaian dalam membuat tuntutan agar pengukuran berjalan dengan lebih lancar. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Nur Iqmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. #Menjebak Fakta. Salam UKAS.